Pertama ialah kenyataan menyokong pembentukan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk Ahmad Sarbaini Mohamad. Saya ingin menyokong permintaan keluarga Allahyarham Ahmad Sarbaini Mohamad agar dibentuk sebuah Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat kematian beliau ketika disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi kematian mendiang Teo Beng Hock ketika siasatan SPRM memperkuatkan lagi hujah agar siasatan bebas dan berwibawa dapat dibuat terhadap kematian Allahyarham Sarbaini. Ini ditambah pula dengan pendedahan mendalam yang dibuat oleh Yang Mulia Raja Petra Kamarudin di dalam blognya Malaysian Today. Suruhanjaya Siasatan Diraja Teo Beng Hock telah mendapati pegawai-pegawai SPRM bertanggungjawab terhadap kematian mendiang. Polis Diraja Malaysia telah menolak sebarang tindakan terhadap 3 orang pegawai SPRM yang dinamakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Teo Beng Hock, iaitu Syamuddin Hashim, Muhammad Anwar Ismail dan Muhammad Ashraf Muhammad Yunus, memandangkan polis menganggap mereka tidak menyalahi sebarang undang-undang dan bergantung kepada siasatan dalaman SPRM. Pun begitu, SPRM hanya menggantung ketiga-tiga individu tersebut. Sebenarnya mereka boleh disiasat di bawah Seksyen 304 dan 304A Kanun Keseksaan, iaitu homicide salah yang tidak terjumlah kepada kesalahan membunuh. Ini pelik sikit phrase bahasa Melayu dia. English dia culpable homicide not amounting to murder. Dan boleh dipenjarakan sehingga 20 tahun. Balu Allahyarham Sarbaini, Maziah Manap juga mengadu bahawa laporan polisnya mengenai kenyataan pegawai SPRM Abdul Ghani Ali yang menyatakan kaki tangan SPRM yang bertanggungjawab dalam kematian Allahyarham tidak disiasat hingga ke hari ini. Bagaimanakah pengumuman penubuhan jawatankuasa eksekutif transformasi SPRM dapat mengembalikan imej dan kewibawaan SPRM apabila jawatankuasa tersebut dipengerusikan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, memandangkan isu ini isu serius yang sudah timbul berkali-kali. Nyata sekali siasatan dalaman bukanlah penyelesaiannya. Seperti kata pepatah Inggeris, who will guard the guards. Ya, jadi kalau SPRM yang buat salah, kalau panel tu dipengerusikan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM, how far can you expect kewibawaan siasatannya? Harus diingat, permintaan untuk penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja Teo Beng Hock juga memakan masa yang lama dan hanya selepas keputusan coroner yang tidak muktamad dan tekanan politik barulah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersetuju dengan penubuhannya. Kalau kita ingat, selepas keputusan coroner yang tidak mengatakan dia dibunuh maupun bunuh diri terhadap mendiang Teo Beng Hock, kemudian Perdana Menteri mula-mula dia umumkan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk cara penyiasatan SPRM. Tapi selepas tekanan politik barulah Perdana Menteri bersetuju untuk satu Suruhanjaya Siasatan Diraja terhadap kematian mendiang Teo Beng Hock. Jadi ia hanya tekanan politik yang membuatkan Perdana Menteri bersetuju dengan penubuhan satu Suruhanjaya penuh siasatan kematian mendiang Teo Beng Hock. Saya juga berharap kerajaan dapat mengambil serius laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja yang ditubuhkan selama ini dan tidak menjadikannya hanya sebagai dengan izin public relations exercise yang akhirnya tidak dihiraukan seperti laporan Suruhanjaya Diraja, video klip Lingam, reformasi polis dan juga kecederaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika dalam tahanan polis. Jadi tak guna kalau kita ada banyak pun Suruhanjaya Siasatan Diraja kalau kemudian kerajaan sendiri tidak mengendahkannya. Kalau kita tengok hari itu kenyataan Datuk Nazri dalam menyambut laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mendiang Teo Beng Hock pun, dia macam-macam yang tidak dikatakan dalam laporan, dia sendiri laporan cakap macam tu. Jadi itu menunjukkan seolah dia buat Suruhanjaya Siasatan Diraja yang sangat penting. It's a major inquiry yang ditubuhkan di bawah kuasa Dulu Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Tapi kemudian apabila ada laporan, ada syur-syur, ia tidak diendahkan. Kita tidak mahu kalau dibuat untuk Allahyarham Sarbaini, ia menanggung nasib yang sama. Justru hanya siasatan yang bebas, telus dan adil dapat membersihkan nama Allahyarham Sarbaini yang difitnah selama ini serta memastikan satu lagi tragedi malang seperti Teo Beng Hock dan Sarbaini tidak berulang. Jadi ini kenyataan di atas nama saya selaku pengarah komunikasi keadilan dan juga Adun Sri Setia, sebab keluarga Sarbaini tinggal di kuartus custom yang terletak di Kelana Jaya, bawah kawasan saya, dekat dengan pejabat saya.